Alhamdulillah pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kitab Idaman Penuntut jilid 1. Malam ni kita masih membincangkan syarat-syarat sah sembahyang berjemaah. Ada 12 syarat kesemuanya. Telah kita bahaskan pada kuliah yang lepas 9 syarat kesemuanya. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada syarat yang ke-10. Jadi qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullahu taala, ke-10, jangan orang yang hendak diikut itu mengikut orang lain, yakni sedang berimamkan orang lain. Kerana orang yang mengikuti tidak boleh diikuti. Syarat yang ke-10 untuk sah berjemaah ialah imam yang kita nak ikut tu bukan makmum. Bukan makmum. Kalau dia masih menjadi makmum, maka kita ikut dia tu tidak sah. Tapi kalau dia dah lepas dah jadi makmum, boleh ikut. Misalnya ada seorang ni dia masuk masjid, dia semayang, dia datang lambat. Maka dia pun jadi masbuk. Lepas imam bagi salam, dia pun bangun untuk tak sempurnakan rakaat dia. Kemudian adalah seorang yang lain datang dan ikut dia. Kalau macam ni sah. Walaupun tadi orang yang dia ikut tu tadi adalah makmum. Sekarang ni dia dah tak makmum dah. Sebab bila sahaja tu imam bagi salam, putuslah qudwah, yakni ikutan kita dengan tu imam. Telah tamat apabila kita start ataupun apabila imam dah bagi salam. Bila imam bagi salam, habis, tamatlah ikutan, setakat tu saja. Maka kita yang bangun tadi dah tak dipanggil makmum, walaupun tadi kita masih makmum. Penanda kita masih makmum atau tidak ialah di salam imam. Ataupun kita niat mufaraqah, yakni kita keluar daripada mengikut imam. Jadi pada waktu itu bolehlah kita ikut. Jadi kalau ikut orang yang masih jadi imam, yakni ikut orang yang masih jadi makmum, maka hukumnya tidak sah sembahyang itu. Habis syarat yang ke-10. Ini mudah saja yang ke-10. Yang ke-11, jangan keadaan imam itu kurang darjatnya daripada makmum. Seperti perempuan dan khunsa muskil, bagaimana yang telah dinyatakan dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ni dia ada dari sudut jantina dia ni ada peringkat. Peringkat yang paling tinggi sekali ataupun pangkat kedudukan yang tinggi adalah orang lelaki. Bawah pada orang lelaki adalah orang perempuan. Kemudian dia ada satu lagi jantina yang tak jelas. Dia panggil khunsa muskil. Muskil tu pasal apa? Pasal dia muskil. Kita ni muskil. Dia ni laki ke perempuan? Dia panggil khunsa muskil. Dia ada 2 alat. Ada 2 alat. Tahu tuan-tuan semua? Alat apa? Bukan alat make up ni. Bukan alat tulis. Alat kemaluan dia. Dia ada 2 alat kemaluan lelaki dan perempuan. Kedua-duanya berfungsi, maka dia dipanggil sebagai khunsa. Tak tahu dia ni lelaki ataupun perempuan. Hak jenis pergi kerak, pergi buang tu, itu bukan khunsa, itu pondan nama dia. Dia beza tuan-tuan semua, pondan dengan khunsa. Khunsa ni sifat semula jadi yang Allah Ta'ala buat sejak dia lahir lagi. Adapun hak kita pergi hejah-hejah, tukar kot sana, tukar kot sini ni, ini bab lain tuan-tuan semua. Dan tidak ada satu manusia pun boleh menukar jantina kita. Kalau kita lahir lelaki, lelakilah kita sampai ke mati. Walaupun kita tukar jadi jantina, waliyadzubillah, tukar bentuk badan, tukar di sana, cucuk di sini, nampak sebiji macam perempuan. Tapi hukum dia adalah lelaki. Dia tidak berubah hukum menjadi perempuan. Tak ada orang boleh ubah. Ini kena faham. Jadi kalau dia mati nanti, cara pengurusan jenazahnya adalah cara orang lelaki. Cara orang lelaki. Walaupun bentuk badannya dah perempuan.
Jadi khunsa ni dia tak jelas. Baik. Kalau orang lelaki jadi imam bagi orang perempuan, boleh. Sebab apa? Sebab lelaki lebih daripada perempuan. Dia tak bolehnya tu imam tu kurang daripada makmum. Kalau orang lelaki jadi imam bagi lelaki, boleh. Sebab sama level. Kalau orang perempuan jadi imam bagi orang perempuan, boleh. Sebab sama level. Kalau khunsa jadi imam bagi perempuan pun boleh. Sebab apa? Sebab kalau khunsa tu lelaki, boleh lelaki jadi imam bagi perempuan. Kalau khunsa itu perempuan, boleh perempuan tu jadi imam sama perempuan. Itu macam tu. Yang tak bolehnya ialah kalau perempuan jadi imam kepada khunsa, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau khunsa itu lelaki, lepas ni dia ada cara untuk membuktikan khunsa ni jadi lelaki ke perempuan. Antaranya kita sekarang ni alhamdulillah senang, ada teknologi boleh cek hormon. Ambil cek hormon lelaki ke perempuan tahu. Walaupun dia ada dua alat. Kalau dalam kitab fiqh dia kena tengok sampai satu had masa nanti dia ni datang haid ke macam mana. Tengok umur 15 pak keluar haid. Bila keluar haid perempuan lah. Walaupun dia memilih untuk menjadi lelaki. Tak nak, saya nak lelaki. Saya suka jadi lelaki. Tak boleh sebab keluar haid. Mana ada orang lelaki keluar haid? Tak ada tuan-tuan semua. Orang lelaki tak ada haid. Ada haid ni ya. This is my haid. Ni ada. Darah haid tak ada. Jadi tak boleh jadi perempuan. Tak boleh jadi lelaki walaupun dia nak jadi lelaki. Kita tak boleh pilih jantina kita. Jantina kita Allah Ta'ala yang tetapkan. Tuan-tuan semua. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita jantina dan perasaan nak jadi jantina itu. Kadang-kadang ada Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala bagi dia jantina lain, dia nak perasaan dia nak jadi jantina lain. Pada waktu itu, disitulah iman seseorang itu diuji. Dia Allah Ta'ala buat dia lelaki, tapi perasaan dia tak nak jadi lelaki, dia nak jadi perempuan. Di situ iman diuji. Allah Ta'ala benda Allah Ta'ala larang. Kita kata, tak boleh, this is my desire. Oh, desire tak desire lah kan. Sebab apa? Sebab semua dalam dunia ini, kita diuji. Orang nak minum arak, tuan-tuan semua. Sedap minum arak. Pasal dia dah biasa minum arak. Di situlah iman dia diuji. Orang berjudi. Dia sedap berjudi. Pasal dah berapa puluh tahun dah berjudi. Tiba-tiba nak berhenti. Tak boleh. Di situlah imannya diuji. Kan dunia ini darul imtihan. Tempat diuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan selamatkan kita di dalam ujian kita, tuan-tuan semua. Sebab ujian kita ni tak sama. Ada orang diuji macam ni, ada orang diuji, na'udzubillah min zalik, daripada ujian yang besar-besar, yang berat-berat, yang kita tidak larat nak tanggung. Baik. Jadi kalau perempuan jadi imam bagi lelaki, tidak sah. Takdir katalah tuan-tuan semua, tiba-tiba lepas semayang, tengok-tengok. Dia apa pusing ke kanan nak wirid? La ilaha illallah. Perempuan. Ingat tadi lelaki. Tengok ke belakang pakai jubah. Pakai serban. Bila pusing ke depan, nampaklah perempuan dia tu. Keperempuanan dia tadi. Apa jadi semayang? Semayang tadi tidak sah. Kena qadha semula. Tak boleh kata, alah, bukan saya buat salah. Saya tak tahu. Tak boleh. Semayang tu tidak sah. Dan kena sembahyang semula. Sebab orang yang jadi imam tu dari sudut jantinanya lebih rendah daripada kita. Kita lelaki, dia perempuan. Kalau khunsa, tak boleh juga jadi imam bagi lelaki. Sebab kebarangkalian dia nak jadi perempuan ada. Sebab dia di antara lelaki atau perempuan. Kalau dia perempuan, maka tak sah kita ikut dia. Maka sebab tu khunsa tak boleh jadi imam. Baik, sampai takat mana khunsa muskil ni? Sampai dia jelas. Bila dia dah jelas lelaki ke perempuan, dia tak ada dah khunsa walaupun dia ada dua alat. Bila dia dah dijelas dengan tanda-tanda yang disebut dalam kitab fiqh, maka dia keluar darah haid kata. Darah haid perempuan lah. Lepas dia keluar darah haid tu dah tak dipanggil khunsa dah. Habis, tamat dah khunsa, dia adalah perempuan. Tempat semayangnya duduk di belakang. Tapi dalam tempoh khunsa tu, kalau dia mari ke masjid,
dia semayang di mana? Di tengah-tengah. Di tengah. Tidak di lelaki, tidak di perempuan. Sebab tak boleh di lelaki, sebab barangkali dia perempuan. Sebab tak boleh di perempuan, barangkali dia lelaki. Habis itu nak duduk kat mana? Duduk kat tengah. Aurat dia semayang macam mana? Aurat dia semayang pakai aurat perempuan. Sebab apa? Sebab kalau pakai aurat lelaki, tutup macam ni saja, barangkali dia perempuan, tak sah semayang. Kalau pakai aurat perempuan, kalau dia lelaki, semayang dia sah. Tak ada masalah kan, tuan-tuan semua. Kita orang lelaki, nak semayang pakai telekung, sah tak semayang? Sah tak? Sah. Cuma orang panggil tak ada kerja. Ya, dari sudut sah, sah. Cuma tak ada kerja, dia buat apa pakai telekung semayang? Itu. Dari sudut semayang, sah. Jadi tempat duduknya di tengah-tengah. Antara saf lelaki dengan perempuan. Kalau dia marilah, tu khunsa. Kalau duduk tengah-tengah tu, macam tu. Dah. Baik. Habis, selesai yang ke-11, syarat yang ke-11. Jadi ada juga golongan liberal yang jenis kata boleh orang perempuan jadi imam, laki jadi makmum. Tuan-tuan pernah ingat dulu tuan-tuan semua? Satu bekas pensyarah DUIA, dia pernah jadi pensyarah DUIA dulu. Dia balik ke tempat dia, nama dia apa benda? Amina Wadud. Dia buat pelopor. Tapi benda tu berlaku bukan di Malaysia, di tempat dia. Cuma dia pernah jadi pensyarah DUIA. Jadi dia buat semayang berjemaah, dia jadi imam. Yang makmum belakang ni satu sah campur laki perempuan. Tu tak tahulah tuan-tuan semua. Macam-macam akhir zaman. Habis itu yang ke-12 dan yang terakhir sekali. Jangan keadaan imam itu ummi. Ummi ni maksud dia apa benda? Yakni orang yang tak betul membaca Fatihah. Sedang yang hendak mengikut itu qari, yakni yang boleh membaca Fatihah dengan betul bagaimana dahulu juga. Bagaimana yang dah sebut kat depan dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah. Bila kita nak jadi tu imam, antara perkara yang penting ialah kita kena baca Fatihah bagi betul. Jangan baca Fatihah tu tak betul. Jadi termasuk dalam kategori membaca Fatihah tak betul ialah pertama, tukar huruf. Huruf tu dah bertukar. Makhraj huruf tu bertukar. Misalnya, kita tukarkan huruf sin dengan tha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nath tu sa. Dia hanya sin. Nasta'in. Bila tukar macam tu, tak boleh jadi imam. Kalau semayang seorang sah ke tak? Lepas ni cerita. Orang yang tak betul baca Fatihah, dia tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam. Tak betul baca Fatihah, pertamanya tukar huruf. Huruf lain, dia pergi baca huruf lain. Contohnya, sin ditukar dengan sa. Nas, dia nas. Okey, satu. Misal yang kedua. Ini juga banyak tuan-tuan semua. Ini banyak. Iaitu ditukar huruf zal dengan zai. Zal, zai. Orang Melayu panggil za kecil, za besar. Tu tak tahu macam mana dia ukur besar kecil. Dia sebenarnya zal, zai. Zai itu hak macam huruf ra, zal hak macam huruf dal. Dalam Fatihah, siratal ladzi zal. Tu makhraj dia. Kalau pergi baca zai, siratal ladzi z ni z betul tu zai. Siratal ladzi, siratal ladzi. Itu kan ada beza. Siratal ladzi dha. Dha ni di sini di gigi. Dzal. Siratal ladzi, siratal ladzi z. Dah tukar huruf. Tukar huruf tak boleh, tak sah jadi imam. Ni dia panggil ummi. Kalau tukar huruf jadi ummi. Kalau tak tukar huruf, cuma baca tu
tak berapa bersih. Orang belajar tajwid tahulah. Huruf tu bersih, safi, bersih. Dzal, siratal ladzi, bersih. Dia tak bersih sangat, tapi taklah jadi huruf zai. Bunyi tak berapa duduk kat gigi mana, siratal ladzi, gitu. Tapi tak jadi zai, tak tukar huruf lain. Itu dimaafkan lagi. Tapi kalau dah tukar jadi huruf lain, tak boleh jadi imam. Tu dia panggil ummi. Orang yang tak betul baca Fatihah. Jadi contohnya tukar sin dengan sa, tukar zai dengan zal, dan juga tukar huruf-huruf lain lah. Cuma hak saya sebut tu antara contoh yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Satu lagi, sod. Sod ditukar dengan sin. Sira, sin, sira. Sod, si, sod. Siratal ladzi, sira, sin. S tu sin. Tapi masa kita dah belajar ejaan Rumi kan, kita dah baca dengan bacaan Rumi. Dia ada sin, ada sod. Bila tukar jadi sin, tak sah jadi imam. Tak boleh jadi imam. Dia mesti sod. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Jadi imam tak sah. Semayang untuk diri sendiri, kena tengok. Kalau dia belum belajar, dia tak belajar. Dia pakai baca begitu je. Dia tak pergi belajar. Maka semayang dia pun tak sah. Tapi kalau dia dah belajar, dalam tempoh masa yang mana belajar dia tu, kalau orang lain belajar, dah boleh dah sebut huruf yang betul, dan tok guru dia pun dah angkat bendera dah. Tak boleh dah ni. Angkat bendera putih dah. Tu kata tak boleh dah, lidah kau ni keras dah. Sira, 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 sira. Sama juga tak boleh sebut huruf ra. Tak boleh jadi imam. Sira, sira, tukar ra dengan ghin. Tu banyak. Orang Melayu panggil apa? Lidah pendek ke apa? Orang Melayu panggil. Jadi ini tuan-tuan semua, dari sudut fiqh, dia semayang dia kena tengok. Kalau dia dah belajar dan dia dah tak boleh dah nak buat, maka dimaafkan. Untuk semayang diri dia sah. Untuk semayang bagi diri dia. Tak apalah, untuk bawa diri dia sah. Tetapi untuk bawa orang lain tak boleh. Walaupun orang lain itu, kata ulama fiqh, isteri dia sendiri di rumah. Kita baca tak betul Fatihah, tak boleh sebut huruf ra. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak boleh sebut huruf ra. Sira, tak boleh. Siratal ladzi. Lepas tu kita pun ajak isteri kita sembahyang berjemaah. Isteri kita tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab bacaan itu tadi, kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Adalah pendapat-pendapat lain pula. Ni cerita mazhab Syafi'i. Kan? Kalau tuan-tuan nak tanya pendapat lain lepas ni ya. Kuliah tak boleh cerita mazhab banyak-banyak. Kita di Selangor ni mazhab Syafi'i sahaja yang dibenarkan. Jadi kalau mazhab campur-campur tu boleh. Kemudian itu untuk peribadi. Untuk amalan secara individu. Mungkin tuan-tuan datang jumpa saya lepas ni, ustaz saya ni macam mana ni? Bolehlah saya bagi fatwa mazhab yang lain, itu amalan individu. Tapi secara kuliah kita cerita mazhab Syafi'i dulu. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan nak jumpa apa ni boleh, tak ada masalah nak tanya. Kan, bawa pisang sikat ke dulu. Kan jumpa kosong-kosong gitu ke tak? Jadi ada. Sebab itu ulama dulu pun begitu, kuliah gitu. Kalau ada masalah, datang ke rumah tanya. Bila datang ke rumah tanya tu, bagilah jalan keluar untuk dia ni. Sebab dah sempit kan, tak boleh nak pergi dah. Bagilah jalan keluar. Jalan keluar itu untuk amalan individu sahaja. Bukannya untuk secara kuliah ni, ilmu tu lain. Okey, itu cerita dia. Jadi, masa PKP baru ni, banyak juga lah orang tanya soalan. Kan semayang berjemaah di rumah. Semayang raya pun di rumah.
Jadi tanyalah soalan, suami saya ni tak betul baca Fatihah Ustaz. Dia ajak sembahyang berjemaah. Saya tak ikutkan, kecil hati dia pula. Tu. Macam mana nak jawab tu? Dia main-main kita sembahyang berjemaah ni. Dianya siratal labina an'am labi ke? Kan? Contohlah. Lagi apa benda hak tak betul? Ghin apa ra tadi. Kemudian siratal lazi zai. Sebab kita dalam eja Arumi dia tak ada huruf zal. Dia z belaka. Kan? Z aja, dia tak ada huruf zal. Jadi yang membezakan antara zai dengan zal tak ada. Jadi kita tak biasa kalau tak biasa dengan bacaan Quran. Jadi ada yang tanya. Jadi saya kata beginilah, kalau mazhab Syafi'i itu memang tak boleh lah. Kemudian adalah jalan-jalan yang lain. Kan tak pasal-pasal pula bergaduh masa PKP. Dah lah tak boleh pergi tempat lain. Gaduh kat rumah lagi naya. Dah, lagi kedai kopi pun tak boleh. Kalau bergaduh time sekarang ni boleh lah pergi melepok-lepok kedai mamak dulu. PKP bergaduh naya. Habis selesai masalah itu, cukuplah 12 syarat untuk sah sembahyang berjemaah. Selesai sembahyang berjemaah, mesti kena 12 syarat kesemuanya. Kemudian kalau yang terlepas tu tengok baliklah, ada rakaman boleh tengok balik video-video sebelum ni, 12 syarat kesemuanya. Habis di situ, kemudian kata pengarang rahimahullah taala, sembahyang muadah, yakni sembahyang ulang. Sembahyang muadah, yakni sembahyang ulang. Peringatan sembahyang fardu yang 5 ini sunat diperbuat berulang, yang disebut muadah atau i'adah, iaitu diulang berjamaah sekali lagi bersama orang lain, sekalipun ianya seorang sahaja. Umpama seorang telah sembahyang zuhur, sama ada berjamaah atau seorang diri. Lepas ia sembahyang, datang seorang lain hendak berjamaah sembahyang zuhur. Datang seorang yang lain hendak sembahyang zuhur juga. Sunatlah orang yang pertama tadi mengulang sembahyangnya berjamaah dengan orang yang baru masuk tadi dengan beberapa syarat. Jadi sembahyang i'adah nama dia ulang balik. Ulang balik maksudnya dalam waktu. Kalau kita sembahyang balik, sembahyang tapi luar waktu, nama dia qada. Sembahyang ni dia ada 3 jenis dari sudut waktu. Kalau kita sembahyang dalam waktu yang pertama, sembahyang yang pertama dalam waktu, itu dipanggil tunai, adaan. Kalau kita sembahyang di luar waktu, tak kisahlah luar waktu tu ada excuse atau tak ada excuse, dibenarkan oleh syarak atau tak ada, maka itu dipanggil qada. Subuh pukul 9 pagi. Pasal apa pukul 9 pagi? Tertidur. Tertidur tak apa. Tak haram, tak berdosa. Tapi panggil qada juga. Jangan keliru. Ada orang duk ajar, dia kata, kalau kita bangun, tertidur. Kita bangun, tak berdosa. Sembahyang kita tu bukan sembahyang qada. Dan qada juga. Qada ada yang jenis berdosa, ada yang jenis tak berdosa. Tapi nama qada. Yang penting luar waktu, qada. Dan qada pula ada 2 jenis. Ada hak berdosa, ada hak tak berdosa. Hak tak berdosa tu tadilah tertidur. Sedar-sedar dah habis waktu. Tak berdosa. Tapi sembahyang tu namanya nama qada. Yang ketiga, nama dia i'adah. I'adah ni kita buat sekali lagi sembahyang yang dah kita buat dalam waktu. Contoh tadi dah sembahyang maghrib. Datang hamba Allah, mari. Dia pun sembahyang tepi tu. Kita pun tengok kat dia, kesian. Sembahyang seorang dapat 1 pahala. Kita pun pergi ikut dia belakang. Allahu Akbar. Dia pun niat jadi imam. Dapat 27 kerana kita ikut dia. Kita dah sembahyang dah tadi. Maghrib dah sembahyang dah. Tapi kerana apa? Kerana kita nak bagi pahala kat dia. Benda ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang lelaki masuk dalam masjid.
Dia pun nak semayang. Sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah dah siap semayang dah. Dia pun nak semayang. Kata Nabi, siapa yang nak sedekah kepada orang ni? Siapa nak sedekah kepada orang ni? Sedekah duit ke? Tak, bukan duit, sedekah pahala. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Saya nak sedekah kat dia. Kata Rasulullah, bangun dan kau semayang ikut dia. Abu Bakar dah semayang dah. Tapi semayang sekali lagi ikut dia. Jadi dengan Abu Bakar semayang dengan ikut orang lelaki tadi, adalah jamaahnya. Ada imam, ada makmum. Maka lelaki tadi dapat 27 pahala. Seolah-olah siapa yang sedekah? Seolah-olah Abu Bakar yang sedekah. Sebab kerana Abu Bakar itulah semayang, dia boleh 27. Kalau Abu Bakar tak semayang, dia dapat 1 pahala. Jadi tuan-tuan semua, benda ini dipanggil i'adah. Abu Bakar buat tu i'adah, ulang balik sembahyang. Ulang sekali lagi sembahyang. Jadi tuan-tuan semua amat digalakkan untuk buat benda ini. Banyak dan malang sekali ramai orang kita tak buat benda ini. Kan? Kalau kita niat, niat kejap Tuan Haji Arif tanya niat macam mana? Niat tu kejap. Kadang-kadang orang kita ni bila ada seorang masuk semayang ke, datang ke rumah ke, kan, datang rumah kita ke apa, dia tak semayang lagi. Dia pun tanya, saya tak semayang lagi. Kan? Dia kata, tanya tuan rumah, saya tak semayang lagi, boleh tumpang semayang ke? Sila. Dia pun bentang sejadah apa semua. Betul. Jadi kawan tu pun tengok kiri kanan, tak ada orang nak semayang dia. Dia pun tanya, awak dah semayang ke? Tanya tuan rumah. Sila, saya dah semayang dah. Banyak orang kita macam tu kan? Memang majoriti lah lagu tu. Sila. Semayang. Lepas tu tuan rumah buat apa? Makan cekodok. Sambil tu. Sepatutnya dia pergi semayang dengan orang tu. Supaya kalau semayang dia yang tadi, dia pun semayang seorang, dia dapat 27 juga. Dapat pahala berjemaah. Kalau tadi dia dah berjemaah, dia semayang kali kedua, dia dapat 27 sekali lagi. Dan orang tu pun dapat 27. Kalau dia biarkan orang tu semayang seorang, bermakna dia ni tak suka bersedekah pahala. Boleh panggil kedekut. Boleh panggil apa? Kedekut. Gitu. Saya ada satu tempat, satu surau tu, memang ada satu jemaah ni beramal betul dengan sunnah ni. Kadang-kadang saya datang lambat. Bila saya datang lambat, saya dah carilah siapa-siapa semayang ba'diyah nak berimam dengan dia. Dia bangun terus. Dia tengok saya masuk je pintu. Tak ada, saya nak cari dah. Ustaz, kita semayang dulu. Sebab apa? Sebab lebih afdal semayang sama-sama fardu berbanding kalau saya ikut orang yang sedang semayang sunat. Ini khilaf. Ada ulama yang kata tak sah pun sebab semayang tak sama niat. Dalam mazhab Syafi'i sah, tak ada masalah. Tapi dia ada khilaf dalam masalah ni. Tapi yang tentu sah sama-sama maghrib sah. Jadi sebab itu dia tak bagi saya semayang ikut orang semayang ba'diyah tu. Terus Ustaz kat saya. Allah. Saya pun Allah Akbar, dia pun ikut belakang. Adalah satu surah. Tak nak cerita surah mana. Kan. Takut viral pula. Jadi niatnya macam mana? Tuan Haji Arif tanya tadi niat. Niat senang je. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Kalau kita semayang tunai kita kata adaan. Kalau semayang qadha kita kata apa? Qadhaan bahasa Arab. Kalau semayang ni i'adah. Ataupun nak cakap kod Melayu pun tak apalah. Payah i'adah. Apa lah gitu Ustaz sebut itu. Letup nak cakap kod Melayu pun tak apa. Melayunya Arabnya i'adah. Takut tak ingat lah kan. Malam ni ingat lagi. Balik 3 hari. Apa dah Ustaz sebut itu. Kan. Ulang. Bahasa Melayunya ulang. Boleh. Allahu Akbar. Niat dalam hati. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Ulang. Ataupun kita nak jadi imam pun boleh. Kan. Tak ada masalah.
tak semestinya kita jadi makmum. Kita jadi imam pun boleh. Bila kita nak ikut dia, dia terus tak confident dah. Gini ya, Tuhan jadi imam. Saya seorang boleh. Kalau bawa orang tak boleh kata dia. Kan, tambah-tambah maghrib ni tak apa boleh. Kena baca kuat. Tuhan jadi imam. Tak apa juga kita jadi imam. Tak semestinya kita jadi makmum. Yang penting berjemaah. Tu. Dah, ada orang tak confident bila orang nak ikut. Lepas tu ada cerita kan. Sujud. Lama sujud. Tak bangun-bangun. Bila tu imam nak bangun ni? Rupanya tu imam lari lintah pukang dah. Sebab ada orang apa? Orang nak ikut dia. Orang cuik dia masa dia duk intidal tadi. Jadi bangun rakaat kedua ni kena baca kuat. Aduh kata dia. Jadi rukuk. Sujud. Dia sujud tu lama tak bangun-bangun. Makmum kata apa hal pula tak bangun ni. Jengik sikit tengok, tak ada dah tu imam. Lari dah. Tak tahulah cerita tu betul ada. Orang yang buat cerita. Wallahualam. Jadi syarat dia ada berapa ni? Ada beberapa syarat dia. Dia ada syarat dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 syarat. Syarat yang pertama, waktu masih ada. Maksudnya dalam waktu zuhur lagi. Kalau nak ulang zuhur, dalam waktu zuhur lagi. Nak ulang asar, dalam waktu asar lagi. Tak boleh ulang zuhur dalam waktu asar. Itu orang tak panggil ulang. Itu dah qadha. Qadha tak ada apalah. Tak boleh buat dah. Yang boleh dibuatnya dalam waktu saja. Kan? Contoh, kita duduk di sini. Lepas daripada sembahyang zuhur, tunggu sampai ke asar. Masuk sembahyang asar. Tiba-tiba lepas sembahyang asar, mari orang. Dia pun nak sembahyang. Kita tanya sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Tak boleh kita i'adah ulang zuhur dengan dia. Kenapa? Kerana waktu dah masuk asar. Dah habis waktu. Tak boleh dah. Dia pun sembahyang qadha dah. Yang kedua, berjamaah dari awal hingga akhir. Ya, sembahyang jemaah tu mesti daripada awal hingga akhir. Maksudnya, sama-sama angkat takbir. Allahu Akbar, makmum pun angkat takbir. Allahu Akbar. Kalau jemaah tu, dia ikut tu, di tengah. Tak boleh. Tak boleh ikut di tengah sembahyang. Maksudnya, ada ni imam dengan makmum mesti start daripada awal. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah tanya siapa nak sedekah dengan awak ni sebelum sembahyang. Jadi dah sembahyang tu dah ikut dua-dua dah. Tak boleh sembahyang dulu, dah masuk rukuk dah apa semua, baru kita pergi ikut, itu dah tengah sembahyang. Syarat yang ketiga, sembahyangnya yang pertama sah. Kita sembahyang dah zuhur, kemudian kita nak ikut, nak berjemaah dengan satu orang lagi, syaratnya sembahyang zuhur tadi sah. Kan? Itu baru boleh panggil i'adah. Kalau sembahyang tadi tak sah, sembahyang pertama ni bukan i'adah, itulah sembahyang pertama kita, sebab sembahyang tadi tak sah. Kan? Itu. Boleh Yang keempat, antara keduanya satu mazhab, yakni tidak ada perbezaan yang ketara. Maksud macam itulah. Antara keduanya satu mazhab, yakni tidak ada perbezaan yang ketara. Contoh, kalau tu imam tu mazhab Hanafi, yang nak sembahyang tu mazhab Hanafi, kita Syafi'i, dia ada perbezaan yang ketara. Kenapa? Kerana orang Hanafi dia tak baca bismillah. Kita baca bismillah. Jadi bila ada beza situ, maka tak boleh nak i'adah dengan dia. Jadi kalau kita di Malaysia ni tak ada masalah lah. Majoriti orang mazhab Syafi'i sama-sama baca bismillah. Tak ada perbezaan yang ketara. Kalau beza tak boleh. Syarat yang kelima, bukan dalam sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang dalam ketakutan yang sangat dalam perang. Itu tak boleh i'adah. Nak i'adah apa, sembahyang pun tak apa cukup. Kan, sembahyang dalam perang. Sembahyang aja. Duk tengah perang, pung dengan pedang kan. Allahu Akbar. Tikam. Tu dia panggil syiddatul khauf. Sembahyang tuan-tuan semua tak boleh tinggal. Dalam perang pun kena sembahyang lagi. Duk tengah menikam pun sembahyang lagi. Ada, kita dah belajar kat depan tu sembahyang syiddatul khauf. Kemudian seterusnya syarat yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat yang ke-6,
sembahyang berjamaah itu memang dituntut pada dirinya. Dan syarat yang ketujuh, bukan dilakukan hendak meraihkan khilaf. Bukan kita sembahyang tu kerana nak meraihkan khilaf. Habis, selesai di situ. Selain daripada sembahyang fardu yang 5, maka sembahyang Jumaat pun sunat i'adah juga ketika harus dibuat berbilang Jumaat pada sebuah kampung. Ini masalah macam ni tuan-tuan semua. Sunat i'adah. Ada sunat ulang. Ulangnya sembahyang zuhur. Tapi kita tak buat lah. Banyak orang tak buat. Orang yang rajin dia buat. Orang yang tak berajin dia tak buat. Dan saya pun tak berajin. Tak buat juga. Kita di Malaysia ni, sepatutnya lah sunat kita buat zuhur lepas Jumaat pada beberapa tempat. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dah belajar kan masa kecil dulu, sembahyang Jumaat tak boleh banyak dalam satu kampung. Kerana Imam Syafi'i, dia masuk ke Baghdad masa dia belajar di Iraq, dia tengok sembahyang Jumaat ni, dia di Mesir, dia tengok sembahyang Jumaat ni ada satu je. Kan? Dia cakap sembahyang Jumaat ada satu. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang Jumaat ni walaupun masjid lain banyak, Masjid Quba ada, masjid-masjid di sekitar luar kota Madinah ada, tetapi sembahyang Jumaat ni hanya dilakukan di Masjid Nabawi sahaja. Maknanya sembahyang Jumaat tak ada di tempat yang banyak, melainkan satu tempat sahaja. Maka Imam Syafi'i, mazhab dia tak boleh sembahyang Jumaat banyak tempat dalam satu kampung, dalam satu qaryah. Baik, sekarang ni kita setengah-setengah qaryah Masjid Al-Hidayah. Ada dalamnya beberapa surau, katakanlah. Di surau-surau ini ada yang buat sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana masjid dah tak muat. Masjid tak muat. Baik. Jadi, kalau masjid tak muat, bolehlah mufti pun bagi kebenaran, jaiz bagi kebenaran untuk buat sembahyang Jumaat di surau-surau. Tetapi kalau mazhab Syafi'i asal, sembahyang Jumaat tak boleh dibuat di banyak tempat, satu tempat saja. Kan? Itu asal mazhab Imam Syafi'i. Jadi untuk meraihkan khilaf ni tadi, maka sunat kita i'adah lepas pada sembahyang Jumaat tadi, buat sembahyang zuhur. Kerana nak meraihkan khilaf ulama mazhab Syafi'i yang kata tak boleh banyak Jumaat dalam satu kampung, walaupun kerana ada uzur, tak muat sembahyang masjid dan sebagainya. Jadi sebab itu, antara orang yang buat sembahyang zuhur lepas pada sembahyang Jumaat ni, yang setahu saya lah, yang anak-anak murid dia bagi tahu kat saya, iaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang meninggal di Syria ketika kuliah di bom. Tuan-tuan ingat kan, dia meninggal tengah kuliah di bom. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia sembahyang di Syria. Syria ni mazhab majoritinya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh banyak Jumaat, walaupun masjid dekat-dekat pun tak apa. Mazhab Hanafi tak ada masalah. Jadi, oleh itu mazhab Syekh Ramadan Al-Buti, selepas daripada sembahyang Jumaat, dia akan buat sembahyang zuhur. Dia akan ulang sembahyang zuhur. Okey. Dia akan ulang sembahyang zuhur. Ini kerana dia nak meraihkan. Wajib ke? Tak wajib. Cuma sunat. Sunat kenapa? Kerana meraihkan tadi. Jadi siapa yang nak buat boleh. Tapi itulah. Tak apa nak rajin mana lah tu. Kan? Sebab bila kita dah sembahyang Jumaat, kita malas dah nak sembahyang zuhur kan? Kan nak buat pun, buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat ba'diyah lepas tu. Sebab tu dia kata sini, selain daripada sembahyang fardu yang 5, maka sembahyang Jumaat pun sunat i'adah, sunat ulang juga. Ketika mana? Ketika harus, yakni ketika boleh dibuat berbilang Jumaat pada sebuah kampung. Mana buat Jumaat 2-3 tempat boleh pada satu kampung, tapi pada waktu itu kita sunat ulang zuhur. Lepas pada tu kita sembahyang zuhur. Itulah. Kita azan dulu lah. Jadi tuan-tuan semua, saya untuk kitab tu kita berhenti setakat ni. Semua saya ambil masa sikit untuk jawab soalan.
daripada jemaah tuan-tuan semua. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf mengganggu, seorang khunsa perlu solat di tengah, yakni belakang saf. Berapa jauh daripada saf dan masih mendapat pahala berjamaah meskipun terpisah daripada saf? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Tuan-tuan, yang khunsa tadi dia duduk di antara saf lelaki dan perempuan. Itu yang saya sebut tadi lah. Jadi apabila jauh, adakah dapat pahala saf? Baik tuan-tuan semua, yang disuruh kita rapatkan saf ni ialah apabila saf itu di dalam kategori sama jenis. Maknanya lelaki, jenis lelaki, termasuklah kanak-kanak, dia lelaki juga. Kalau kanak-kanak lelaki, maka yang ni kena rapat saf. Dan di antara satu saf dengan saf yang selepasnya, tak boleh lebih daripada 3 hasta. Ini ketika mana saf yang sama jenis. Satu jenis, iaitu lelaki, sama jenis berlaku. Tetapi apabila saf tu, saf yang jenisnya lain, maka tuan-tuan semua sunat dijauh. Sebab itu perempuan duduk jauh ke belakang daripada lelaki. Tak ada masalah. Jadi jangan kita kata perempuan jauh daripada saf lelaki lebih pada 3 hasta. Macam mana nak dapat pahala saf ni? Tak apa, sebab dia dah jenis lain. Bahasa Arab dipanggil jenis. Melayu panggil jantina. Kan? Mana dia jenis lain. Jenis maknanya jantina lain. Bahkan kalau dia duduk dalam satu saf dengan lelaki, maka makruh semayangnya tadi meluputkan fadilat semayang 27 semayang berjemaah tadi. Macam yang berlaku di Mekah. Kalau Mekah tu tuan-tuan semua, kita elok-elok orang qomat nak semayang, tengok terbelah kita perempuan. Biasanya hak macam tu daripada benua India, duduk sebelah, dia tak nak pisah dengan suami anak-anak, duduk sebelah kita. Datang polis halau, haji. Kalau dia semayang juga di situ, dia akan meluputkan, dia lah tak dapat pahala saf yang fadilat saf tadi. Dan kata ulama, meluputkan fadilat 27 semayang berjemaah. Jadi kenapa? Kerana jenis yang berbeza. Jadi bila jenis berbeza, jauh tak apa. Orang perempuan pun di belakang, lagi jauh, lagi bagus. Sebab bila dekat, dia fitnah. Betul tak tuan semua? Fitnah. Fitnah ni apa makna? Bukan fitnah yang tuduh orang tak ada bukti tu. Ujian bagi muslimat. Ujian bagi lelaki. Ujian bagi lelaki macam mana? Kalau belakang dia perempuan. Dia pula tahu hak belakang dia tu lawa ke, ada harapan boleh buat bini ke. Oh, dia punya semayang lain macam. Tak bergerak-gerak tu. Gagu, gatal pun tak gagu. Ya. Pasal apa? Belakang aku ni ada harapan ni. Kan? Itu contoh fitnah bagi lelaki. Dan juga fitnah bagi perempuan. Macam mana fitnah bagi perempuan? Perempuan pun dia ada perasaan yang sama macam orang lelaki ada perasaan. Member tu rokok. Berketul badan kata dia. Contoh tu saya tak. Ni bukan muslimat sini ni orang Jepun punya. Sebab itu Nabi kata, khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki depan. Wa khairu sufufin nisa'i akhiriha. Sebaik-baik saf perempuan hak belakang, mana paling jauh, lagi jauh dengan lelaki lagi bagus. Kerana dia lagi jauh daripada fitnah dan ujian. Jadi yang kita buat ni, mana lelaki di sini, perempuan di situ, tambah pula orang Melayu kita sekarang ni, kita buat tabir pula bagi tak nampak. Untuk mengelakkan fitnah lah. Walaupun zaman Rasulullah dia tak ada tabir. Sembahyang jemaah di Masjid Nabawi, perempuan di belakang, lelaki depan, tabir tak ada. Tabir ni rekaan. Dia kalau nak panggil ke bid'ah lah. Tapi bid'ah hasanah lah. Kalau saya sebut bid'ah kan cabut habis tabir lepas ni pula. Itu cerita dia. Jadi tak ada masalah. Yang jadi hilang tu kalau sama jenis. Mana sama perempuan dia jarak, kan?
Saya mendapat aduan biasanya yang jenis jarak ni orang perempuan. Sebab jenis datang ke masjid bawa sejadah. Jadi dulu saya selalu kuliah muslimat disuruh tekankan. Sebab bila bawa sejadah pula beli kat Turki. Besar saiz tu, XL mam itu. Jadi patut satu sejadah tu boleh naik 2 orang. Jadi member sebelah pula apa pula dia pula mam pula. Jadi dah jarak gap tu berapa dah. Jadi sebab itu seeloknya lah kita walaupun bawa sejadah, bawalah yang saiz cukup-cukup lah dengan kita kan. Tak supaya tak berlaku perkara seperti itu. Tak ada masalah lah, kesimpulannya tak ada masalah. Yang kedua, ada satu lagi. Salam Ustaz, mohon pencerahan dalam tazkirah Ustaz yang lain. Diberitahu sekiranya kita terbangun lewat subuh. Kata Ustaz ni, saya kena terus segerakan solat subuh. Saya kena segerakan solat subuh saya selepas bangun. Dan kena juga qadha solat subuh tadi. Maksudnya saya kena solat 2 kali untuk solat subuh tersebut. Pelik ni. Sebenarnya, bila kita bangun pagi lepas habis subuh. Kita kena wajib sembahyang subuh segera atau tidak, kena tengok. Kenapa kita bangun lambat? Kita bangun lambat tu pasal apa? Kita bangun lambat pasal kita tertidur. Daripada malam tadi tidur, sampai pukul 8 pagi sedar. Tak sedar-sedar, langsung dalam waktu subuh. Langsung tak sedar. Dan tak ada siapa yang kejutkan kita. Jam pun tak bunyi. Kalau jam bunyi, kita dengar tek kita bangun, celik mata kita tekan balik. Subuh ni tekan. Snooze tu tekan, kita pun tidur balik. Itu tak boleh. Ni memang tak bangun langsung. Maka bermakna kita tidur. Tidur ni dimaafkan. Tak ada masalah, tak berdosa. Kalau tertinggal sembahyang kerana tidur, tak berdosa. Tapi betul tidurlah. Contoh tuan-tuan balik kerja, tuan-tuan semua kan. Balik kerja petang, penat tuan-tuan semua, penat. Tuan-tuan pun tidur. Tidur pukul 6 petang tu. Sedar-sedar tuan-tuan pukul 9 malam. Habis maghrib. Maghrib habis, tak berdosa. Sebab apa? Sebab memang kita tertidur sebelum masuk maghrib dan sedarnya habis keluar waktu. Bila tak berdosa, kita tak wajib segera qadha sembahyang. Qadha kena, tapi tak wajib segera. Sebab benda yang kita buat tadi tidak dosa. Bila tak berdosa, tak wajib disegerakan. Kita nak bangun tu, nak qadha terus subuh boleh, nak qadha zuhur karam boleh, nak qadha maghrib karam boleh, nak qadha besok boleh, nak qadha tahun depan pun boleh, tak berdosa. Sebab kita tinggal tadi kerana ada keuzuran. Akan tetapi, kalau kita memang dah celik mata dalam waktu subuh, kita tengok celik mata, tengok keliling 6.30 tu. Tengok jam. Boleh lagi sikit lagi ni. Sambung. Maaf, celik sekali lagi, 6.45. Boleh lagi sikit lagi ni, sikit lagi. Maaf pun celik tu pukul 9 terus. Kan? Yang macam ni berdosa. Sebab kita dah sedar dalam waktu subuh, kita tak semayang. Kita tak bangun, semayang. Macam ni apa hukum dia? Berdosa. Bila berdosa, habis saja kita bangun tu, pukul 9 tu, kita kena segera qadha. Wajib segera qadha. Sebab kita tinggal tadi dalam keadaan berdosa. Qadhanya kena segera. Jadi bangun, ambil air semayang dan qadha. Kalau lambat macam mana Ustaz? Selama lambat itu, selama itu malaikat tulis dosa. Catat. Kalau dia qadha zuhur sekarang, tu sepanjang dia tak qadha tu, sejak dia bangun pukul 9 pagi, sampai ke zuhur, ditulis dosa. Sebab dia duduk dalam keadaan dosa, tak semayang tu. Dia kena segera qadha. Jadi, yang qadha segera atau tak segera, kena tengok macam mana. Kita bangun, kita tinggal semayang tu kerana ada excuse, keuzuran yang dibenarkan oleh syarak atau tak ada. Kalau tertidur macam tadi, dibenarkan.
Kalau kita dah bangun dalam waktu, tak. Itu dikira berdosa. Kemudian bila kita dah semayang qadha tadi, habislah. Satu waktu, satu je semayang. Tak ada dah perlu kena buat semayang lain-lain pula. Tak ada kata satu semayang tadi kena buat 2 kali, tak. Tu. Satu je. Jadi mungkin ada kesilapan ke macam mana, wallahualam. Tapi semayang untuk satu waktu, satu saja, tak perlu dibuat sebanyak 2 kali. Okey? Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.